Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua yang dapat bersama-sama dengan saya pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT dengan limpah kenannya, dia memberikan kita ruang dan kesempatan untuk kita bertemu di platform media sosial pada hari ini, dan semoga dengan pertemuan kita ini adalah merupakan asbab mendatangkan asbab kebaikan dan juga memberi manfaat atas info-info yang saya akan kongsikan pada hari inilah. Okey, jadi di kesempatan kita pada hari ini, saya ingin mengajak tuan-tuan, puan-puan, khususnya ibu bapa, para guru, terutama sekali guru-guru kaunseling dan kerjaya, anak-anak pelajar sekalian dan semua, untuk lebih dekat dan memahami isu berkaitan program TVET ataupun Technical Vocational Education Training, dan secara umumnya. Dan yang lebih penting, apa yang saya akan kongsikan hari ini adalah salah satu lagi kursus yang tidak mendapat pendedahan yang luas di peringkat pelajar dan peringkat ibu bapa dan guru, iaitu kursus teknologi plastik ataupun polimer. Isu ini saya ingin perjelaskan sedikit lah. Kenapa isu ini menjadi pilihan saya? Sebab di dalam kita mempertengahkan program TVET ini, kursus teknologi plastik adalah satu daripada bidang kursus yang terlibat. Dengan info yang saya kongsikan ini, saya harap dia akan dapat membantulah untuk memperkembangkan dan juga memperkasakan program TVET yang diangkat oleh pihak pengurusan ataupun pihak kerajaan untuk meletakkan program TVET ini ke dalam arus perdana pendidikan negara kita Malaysia Dan seterusnya dengan info-info ini, kemungkinan ataupun harapan saya agar lebih memberi pemahaman dan membuka peluang dan ruang pilihan kerjaya yang lebih luas kepada adik-adik anak-anak lepasan SPM kita. Okey, program TVET ini bukanlah satu program yang asing di Malaysia. Mana sebelum merdeka lagi program TVET ini telah pun diperkenalkan, cuma penumpuan pada ketika itu lebih kepada sektor-sektor pertanian sektor pertanian, perdagangan, perlombongan dan sebagainya. Jadi bidang TVET ataupun bidang yang lebih memfokuskan ke industri adalah agak terpencil sedikitlah pada ketika itu. Namun selepas merdeka, sektor TVET industri khususnya dilihat memberi ataupun menunjukkan peningkatan di segi perkembangannya, khususnya kalau kita rujuk kepada statistik KDNK negara. Kalau kita tengok pada 1960, statistik keluaran negara berada pada 10% bagi bidang TVET ni yang menyumbang kepada KDNK. Namun pada tahun 2000 kita lihat peningkatan sehingga mencapai 37.5% lah KDNK keluaran dalam negara kasar Namun demikian, bidang TVET ini masih lagi dibayangi oleh stigma negatif masyarakat mana hampir keseluruhannya pada ketika itu, di mana masyarakat masih menganggap bidang kemahiran TVET ini sebagai suatu pilihan terakhir untuk anak-anak mereka, anak-anak lepasan sekolah kita ni, untuk melanjutkan pelajaran, di mana stigma ini masih memperlihatkan bahawa program TVET ini hanya sesuai untuk pelajar-pelajar kita yang terkandas ataupun tercicir ataupun yang agak lemah di dalam pendidikan akademik. Walaupun ketika ini tahun 2020-an ini, pandangan negatif itu dah semakin pudar ataupun semakin berkurang, mana sebilangan masyarakat dah mula sedar, dah mula mengambil
mengambil meletakkan bidang Tibet ini sebagai satu fokus yang barulah. Namun saya masih melihat ataupun masih lagi nampak bahawa stigma negatif ini yang mana mengatakan bahawa program Tibet ini program yang second class, yang pilihan yang kedua dan seterusnya, masih lagi ada serba sedikit, terutama di kalangan ibu bapa yang berada di pendalaman di kampung-kampung dan sebagainya. Jadi di sini saya inginlah memperjelaskan serba sikit lah, mungkin supaya masing-masing dapat membuka minda dan menerima program Tibet ini sebagai satu program yang memang merupakan penyumbang utama lah ke dalam sektor industri ataupun KDNK negara kita lah. Bila kita lihat daripada sektor industri sendiri, kita dapat lihat bahawa perubahan itu sangat ketara di sektor industri, di mana pelajar-pelajar kita yang merupakan graduan daripada program Tibet ini adalah merupakan pilihan yang utama bagi mereka untuk diterima bekerja di dalam industri masing-masing lah, di mana mereka berpendapat bahawa graduan-graduan Tibet ini apabila diambil bekerja, mereka dapat menjimatkan masa yang banyak dalam memberi latihan semula. Sebab pelajar Tibet ini semasa menjalani latihan di institusi latihan, mana mereka telah pun didedahkan dengan environment pekerjaan, dengan mengaplikasikan pembelajaran mengikut environment apa yang ada di industri, dan sistem pembelajaran juga telah diubah sesuai, di mana biasanya untuk pelajar-pelajar program Tibet ini, mana kita boleh bagikan kepada dua bahagian utama, iaitu teori dan praktikal ataupun amali, di mana penekanan diberi kepada amali iaitu sebanyak 70% lah, berbanding teori sebanyak 30% saja. Apa lagi? Satu lagi yang saya ingin katakan di sini bahawa para pelajar ataupun ibu bapa, guru-guru tak perlu rasa bimbang tentang standard ataupun tentang pengiktirafan bidang Tibet ini, kerana bidang Tibet ini telah pun mendapat tempat di kalangan sektor awam dan juga sektor industri, di mana pihak pengurusan kerajaan kita dalam terutama sekali di bawah Jabatan Tenaga Manusia telah pun mendapatkan pengiktirafan program Tibet ini, di mana program ini telah pun diberi pengiktirafan melalui MKA dengan yang lain, dan JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, termasuk juga badan-badan profesional yang lain yang mengiktiraf Tibet ataupun graduan Tibet ini sebagai satu graduan yang mencapai kualiti yang diharapkan ataupun telah ditetapkan oleh badan-badan tadi, MKA, JPK dan juga badan-badan profesional tertentulah. Antara lain kelebihan aliran pembelajaran atau aliran Tibet ini adalah antara lain adalah yang utamanya para pelajar kurang untuk merasa bosan untuk mengikuti kuliah ataupun untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan lah. Di mana sebab di dalam aliran Tibet ini kita menggabungkan ataupun kita mempelbagaikan kaedah latihan ataupun kaedah pembelajaran, di mana terutamanya kat sini macam saya sebutkan tadi bahawa kita ada dua konsep latihan yang kita terapkan di sini, iaitu latihan teori dan juga latihan amali ataupun hand-on ataupun praktikal. Di mana dalam latihan teori, dalam penyampaian pembelajaran secara teori ini kita cuma menetapkan lebih kurang 30% saja.
dan selebihnya 70% lagi kita memberi pengetahuan ataupun latihan kepada pelajar secara praktikal hands-on. Jadi para pelajar involved ataupun terlibat secara sepenuhnya, selain daripada kita membuat demonstrasi, para pengajar membuat demonstrasi, para pelajar juga dikehendaki untuk mencuba ataupun untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti praktikal yang kita perkenalkan di sini, mengikut bidang masing-masing lah. Jadi di mana pendekatan ini akan memberi pemahaman lah, di mana kita tahu sekiranya kita just pengajaran secara teori sahaja, mungkin kita cepat lupa lah, cepat kita lupa. Tapi kalau kita setakat memberi tunjuk ajar, mungkin para pelajar akan lebih faham. Tetapi bila kita gabungkan ketiga-tiga tu, iaitu diri, demonstrasi dan juga involve, penglibatan pelajar itu secara sepenuhnya dalam melaksanakan latihan-latihan amali, inilah yang akan menyebabkan para pelajar itu lebih mudah faham dan juga ingat apa saja yang kita tekankan, kita dedahkan kepada pelajar di sini. Di samping itu juga aliran Tibet ini antara kelebihannya juga, ia juga boleh melahirkan individu-individu yang positif, yang berani mencuba dan mengamalkan melaksanakan ataupun melahirkan idea-idea di luar daripada kotak, begitu inovatif, mempunyai keyakinan yang tinggi dan cepat menyesuaikan diri di alam pekerjaan lah. Mana pendekatan dan juga silibus latihan bagi program Tibet ini dia berasaskan kepada pekerjaan sebenar yang dibangunkan oleh pihak JPK, Jabatan Pengguna Kemahiran. Kalau dulunya LBK, Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan dulu, tapi sekarang dah dinaikkan taraf kepada JPK, Jabatan Pengguna Kemahiran, dan juga badan-badan profesional. Pembangunan silibus ini juga kita melibatkan sektor industri, di mana individu-individu yang kompeten, yang mempunyai keterampilan di industri kita jemput untuk sama-sama untuk membangunkan silibus yang diperlukan mengikut kehendak industri. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi juga, para pelajar, ibu bapa dan guru-guru tak perlu bimbang lah, di mana dari segi pengiktirafan, mana MQA, Malaysia Quality Accreditation, telah pun memberi pengiktirafan kepada bidang Tibet ini, dan ramai di antara graduan-graduan Tibet di Institut Latihan Institut Latihan Pendasaran khususnya lah, ILP khususnya, ATEC dan JMTI khususnya, dapat melanjutkan pelajaran universiti awam, khususnya universiti teknikal Malaysia. Okey, mari kita tengok pula lah di sini sedikit kaitan dengan syarat-syarat kemasukan, syarat-syarat kelayakan kepada pelajar untuk memohon bidang Tibet inilah. Mana syarat-syarat untuk para pelajar mengikuti bidang Tibet ini adalah boleh dikatakan sangat rendah dan cukup mudah. Tapi ini bukan bermakna pihak institusi latihan memandang remeh tentang isu kelayakan ini. Tapi kita sebenarnya tidak ingin melihat keciciran yang berlaku, dan ini sememangnya akan merugikan negara lah. Di samping kita bimbang sekiranya keciciran ini boleh mendatangkan gejala sosial di kalangan anak-anak muda kita. Jadi kita yakin dengan kelulusan akademik yang tinggi bukanlah satu-satunya syarat utama lah. Di mana yang lebih penting adalah minat dan kesungguhan, dan sebab itulah program Tibet meletakkan syarat-syarat yang minimum dalam menerima para pelajar untuk terlibat dengan program Tibet ini. Selain daripada minat yang mendalam, cukup sekadar kebolehan membaca, menulis, mengira, dan mungkin ada satu syarat yang
perlu diperjelaskan ini dari segi kecacatan yang membataskan pelaksanaan latihan amali ataupun latihan praktikal. Ini pentinglah. Dan juga para pelajar tidak rabun ataupun buta warna dan seumpamanya, terutama untuk program yang melibatkan electrical. Electrical itu pentinglah untuk para pelajar tidak mempunyai kecacatan sedemikian. Walaupun syarat kelayakannya sangat rendah, tapi pihak institusi latihan Tibet turut mengalu-alukan para pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik. Ini akan menjadi satu bonus pada para pelajar terlibat, mana ini akan menjadi menyebabkan para pelajar tersebut lebih cepat memahami dan lebih cepat menguasai bidang yang diceburilah. Kaitan dengan aliran Tibet dengan kejayaan lah, hubungan ataupun ada hubung kait antara kedua-duanya, di mana boleh kita lihat. Saya percaya tuan-tuan, puan-puan, guru-guru semua sedia maklum kaitan dengan kita dikenalkan dengan IR 4.0 ataupun revolusi industri 4.0 pada ketika ini. Ini adalah merupakan satu lonjakan untuk bidang Tibet ini. Di mana ketika ini permintaan dan keperluan tenaga kerja Tibet di industri khususnya sangat-sangat memuaskan. Dan sebilangan pelajar atau sebilangan graduan Tibet ataupun masih di peringkat belum tamat lagi. Para pelajar Tibet yang masih mengikuti latihan di institusi latihan khususnya di ILP, ATAC dan juga KMTI khususnya telah pun ditawarkan sebilangan yang telah pun ditawarkan peluang untuk bekerja di sektor industri sebelum mereka dapat menamatkan lagi program yang mereka ikuti. Ini menunjukkan bahawa peluang kerjaya di luar sangat luas bagi pekerja-pekerja ataupun bagi pelajar-pelajar lepasan sebagai graduan Tibet ini. Jadi kalau kita lihat sasaran negara yang telah pun digariskan sebelum ini, menjelang 2020, dulu sasaran telah dibuat, meliputi sehingga 35-37% keperluan tenaga kerja. Namun sekarang ini masih lagi pada 2021 ini, jadi sasaran untuk mendapatkan tenaga kerja mahir itu dari segi peratusannya masih jauh tertinggal membanding dengan negara-negara yang lain. Misalnya kata di Belanda, sehingga 50-60% tenaga mahir, tapi kita di tahap 30%, lebih kurang. Jadi inilah peluang untuk kita membantu ataupun melonjakkan industri negara, untuk kita bekalkan tenaga-tenaga kerja mahir dan separuh mahir kepada sektor industri di dalam negara kita lah khususnya. Mana selain daripada itu, para pelajar punya peluang yang luas dalam meningkatkan kerjaya dan juga untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat diploma kemahiran, peringkat diploma lanjutan kemahiran, even di peringkat degree di universiti teknikal di Malaysia. Dan di sektor industri ataupun di sektor pekerjaan pula kita lihat peluang-peluang kenaikan pangkat telah pun di-upgrade, telah pun dikemas kini, supaya susunan grade kepakaran, dan kenaikan pangkat itu jelas dan memberi satu impak atau satu gambaran yang lebih menarik kepada para pelajar kita. Ini
ini adalah merupakan antara lonjakan baru lah kepada program, kepada graduan-graduan program TVET kita, di mana ini boleh membuka minda para pelajar, khusus para pelajar yang berminat dengan program TVET, dan juga diharapkan sebagai ibu bapa dan juga penjaga guru-guru juga dapat membantu menjelaskan, dapat memberi maklumat yang lebih jelas supaya aliran TVET kita yang diperjuangkan oleh pihak kerajaan dapat kita laksanakan dengan berjayanya lah. Dan kesimpulannya di sini berkaitan dengan program TVET ini, saya boleh gariskan perkara mana program TVET ini sekarang ni, masa ini telah pun diangkat sebagai agenda utama negara dalam sektor pendidikan masa kini. Mana kita dah lihat dan dah melihat kehadapan dan mencontohi negara-negara maju yang lain dalam program TVET ini. Di mana selain daripada itu juga silibus program TVET kita ini adalah mengikut standard pekerjaan dan diiktiraf oleh badan-badan yang berwajib dan dibangunkan oleh individu-individu yang kompeten. Selain dari itu juga telah terbuktilah di kalangan para pelajar kita, para graduan kita, dengan latihan TVET, latihan kemahiran ini telah melahirkan para graduan yang berwibawa dan berdaya saing, berilmu dan juga berkemahiran tinggi. Selain dari itu juga graduan TVET ini juga telah pun ataupun dilihat menjadi buruan utama. Jadi permintaan utama di industri, mana tawaran-tawaran yang datang, peluang-peluang kerja yang ditawarkan, peningkatan kejayaan yang menarik graduan TVET dilihat bukan lagi hanya berpeluang ke sektor industri, malah juga ramai yang terlibat di dalam sektor awam sebagai usahawan dan juga melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lah. Maka di sini sekali lagi lah saya ingin memohon kepada semua, menyeru kepada semua agar sama-sama lah kita mempertambahkan bidang kemahiran TVET ini bagi memenuhi inspirasi dan sasaran negara lah masa kini untuk menjadikan negara kita ni negara maju berpendapatan tinggi yang berteraskan kepada sektor industri di masa akan datang. Berteraskan kepada inspirasi negara lah yang mensasarkan untuk menjadikan negara kita sebagai negara maju berpendapatan tinggi, khususnya dalam membangunkan teknologi-teknologi baru, khususnya di Malaysia kita ni. Jadi di samping permintaan yang tinggi untuk keperluan tenaga mahir negara lah masa kini dan juga masa hadapan lah. Jadi KSM, Kementerian Sumber Manusia, JTM, Jabatan Tenaga Manusia melalui ILJTM, Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia, telah pun dah terlebih dahulu menggorak langkah lah untuk memainkan peranan utama sebagai pemaju dalam merealisasikan impian negara kita, dan juga menjadi pemangking utama lah dalam melaksanakan program TVET inilah, dan melahirkan graduan-graduan TVET yang berkualiti tinggi. Di samping itu juga konsep pembelajaran yang diterapkan diharapkan agar melahirkan selain daripada berkualiti tinggi, mempunyai pelajar-pelajar kita mempunyai daya saing yang tinggi, bukan hanya di peringkat kebangsaan, di peringkat negara kita, malah kemahiran yang dimiliki oleh pelajar-pelajar ini boleh dikembang lebarkan ataupun boleh diperkembangkan lagi di peringkat global. Di mana kita tahu program TVET ataupun khususnya untuk
jabatan untuk jabatan tenaga manusia, kerana kita tahu peranan utama juga ditubuhkan dulu di awal kalau tak silap saya 1969 dulu ditubuhkan JTM ini. Peranan utamanya adalah untuk melahirkan graduan-graduan TVET dari lepasan sekolah yang berkualiti tinggi. Itu sasaran utama ataupun fungsi utama Jabatan Tenaga Manusia. Dan selain daripada itu juga, selain daripada memberi latihan kepada lepasan sekolah untuk melahirkan sebagai graduan TVET, selain daripada itu juga JTM berperanan ataupun berfungsi untuk meningkatkan kemahiran pekerja sektor kemahiran ataupun sektor industri yang sedia ada. Ramai pekerja-pekerja kita yang mungkin terlepas program TVET. Jadi salah satu cara untuk kita bangunkan para pekerja ini selaras dengan kehendak ataupun selaras dengan silibus ataupun pembelajaran TVET ini, kita beri latihan kepada pekerja-pekerja industri ini juga, khususnya melalui kursus-kursus jangka pendek dan kursus-kursus beberapa program yang telah digariskan oleh pihak JPK, Jabatan Pengembangan Kemahiran, supaya kita dapat merealisasikan pekerja-pekerja industri keseluruhannya memiliki kemahiran melalui program TVET ini. Selaras dengan inspirasi negara lah, dan juga peranan ataupun amanah yang telah diletakkan di bawah Jabatan Tenaga Manusia untuk melaksanakan untuk menghasilkan ataupun untuk menjadikan negara kita sebagai negara maju dengan membekalkan tenaga mahir negara, maka JTM melalui JTM, Jabatan Tenaga Manusia, telah membuat perancangan untuk membina institusi latihan khusus lah berkaitan dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan lah. Jadi dengan hasrat tersebut, maka hari ini 2021 maka tertubuhlah 32 buah institut latihan Jabatan Tenaga Manusia ataupun JTM, di mana kita lihat terdapat lebih kurang 23 buah institut latihan penasihat di seluruh Malaysia. Begitu juga dengan ETEC, terdapat 8 buah terletak di seluruh Malaysia juga, dan ditambah lagi dengan sebuah institut kemahiran yang kita namakan sebagai Japan Malaysia Technical Institute di Bukit Minyak, Pulau Pinang, yang pada asasnya ditubuhkan dengan kerjasama dengan kerajaan daripada Jepun kerajaan Jepun. Penubuhan LGTM ini adalah dibuat secara berperingkat lah, di mana kalau kita lihat pada sejarah dahulu, antara institusi latihan penasihat yang terawal adalah ILP Kuala Lumpur pada 1964, diikuti dengan ILP Pride 1973, SIAS ILP Kuala Terengganu 1984, begitu juga dengan ILP Bukit Katil dan ILP Pasir Gudang Johor, iaitu 1989, ILP Citra 1990, dan seterusnya ILP yang lain lah, sehingga kini lah, macam saya katakan tadi, terdapat 32 buah institut latihan Jabatan Tenaga Manusia dengan total kapasiti pelajar yang boleh ditampung oleh institut latihan yang sedia ada adalah sebilangan lebih daripada 22,000 orang pada satu masalah. Jadi inilah antara peranan yang telah dimainkan oleh JTM untuk merealisasikan hasrat dan impian negara untuk melahirkan Malaysia sebagai negara maju berteraskan perindustrian dan berpendapatan tinggi, di mana untuk kesemua
LGTM ini menyediakan berbagai peringkat lah, daripada peringkat sijil SKM 1, 2, 3, peringkat diploma di KM 4 dan juga peringkat diploma lanjutan di KM 5. Diploma lanjutan kemahiran tahap 5. Melalui 32 buah LGTM yang telah ditubuhkan hingga hari ini, di mana pihak LGTM telah pun mewujudkan 6 kluster utama lah, dalam memenuhi keperluan tenaga kerja mahir negara lah. Mana termasuklah bidang elektrikal, elektronik, bidang komputer, ICT, bidang mekanikal, bidang sivil, bidang percetakan dan bidang bukan logam. Itu antara 6 kluster yang telah diwujudkan, di mana dia meliputi kesemua peringkat kemahiran lah, macam saya sebutkan tadi, iaitu peringkat sijil 1, 2, 3, SKM 1, 2, 3, diploma kemahiran, diploma lanjutan kemahiran Malaysia. Di mana daripada 6 kluster yang telah diwujudkan, maka terbinalah sebanyak 461 bidang khusus secara keseluruhannya, dan bidang-bidang ini adalah bidang-bidang keperluan negara lah, keperluan negara yang memang telah pun dibangunkan berdasarkan kepada analisa keperluan negara lah. Jadi dengan berteraskan kepada konsep latihan yang diamalkan di LGTM, itu secara teori dan amali, dengan komponen teori melengkapi macam saya sebut tadi 30%, dan komponen praktikal mengambil sebanyak 70% daripada keseluruhan pembelajaran tersebut lah, pembelajaran Tibet tersebut bagi kursus-kursus yang tertentu. Itulah sebuah sikit penerangan umum berkaitan dengan program Tibet, khususnya telah dibangunkan oleh Jabatan Tenaga Malaysia melalui LGTM, Silatan Jabatan Tenaga Malaysia. Jadi penerangan saya yang selepas ini akan menjurus ataupun akan saya beri fokus kepada salah satu bidang yang terdapat di dalam 6 kluster yang telah saya nyatakan tadi, iaitu di bawah kluster bukan logam. Itu bidang yang saya masukkan ini adalah bidang teknologi plastik ataupun polimer. Jadi saya ingin mengajaklah tuan-tuan, para guru, para pelajar semua untuk memberi tumpuan berkaitan dengan program teknologi plastik, di mana program ini adalah program yang berteraskan kepada industri ataupun industrial oriented. Jadi sebab itulah bunyi program ini kurang mendapat pendedahan, kurang diberi penekanan ataupun kurang dapat pemahaman. Ibu bapa ataupun guru di luar sana tidak mendapat penerangan yang jelas, di mana para individu yang terlibat secara khusus dalam bidang ini di industri sahaja yang memahami ataupun yang mengetahui tentang kursus ini. Jadi kita sebagai masyarakat awam ni yang luar daripada industri ini agak terlindung. Kita tak dapat melihat apa sebenarnya bidang teknologi plastik, khususnya yang di industri ini. Jadi di sini saya mengambil kesempatan untuk memberi penerangan yang lebih khusus lah berkaitan dengan bidang teknologi plastik ini. Bidang teknologi plastik ini ataupun khusus teknologi plastik ini ditawarkan di 6 buah LGTM di seluruh semenanjung Malaysia lah. Di Sabah-Sarawak kita tak dapat institusi latihan LGTM yang menganjurkan kursus ini, cuma di sebelah semenanjung Malaysia, di mana dipelopori ataupun diterajui oleh ILP Jitra yang ditubuhkan pada 1990, di mana kursus ini pertama kali ditawarkan pada sesi 1 1991 dan merupakan satu-satunya institusi yang terawal yang menawarkan bidang kemahiran ini
iaitu bidang teknologi plastik ini di seluruh Malaysia. Inilah antara institusi yang pertama yang merupakan pioneer bagi bidang khusus teknologi plastik ini. Mana LP Jitra merupakan pioneer dan diiktiraf sebagai COE ataupun Center of Excellence bagi bidang inilah. Okay. Jadi institusi LJTM yang lain yang menawarkan bidang ini antara lain adalah LP Tangkap, okay, LP Bukit Katil, LP Marang yang menjalankan kursus yang teknologi plastik bagi peringkat sijil SKM 1, 2 dan 3, okay, di mana peringkat diploma dan diploma lanjutan seterusnya di attack typing dan juga di attack jerantuk. Okay. Itu adalah 6 buah institusi yang menawarkan bidang teknologi plastik. Boleh dikatakan di segenap kawasan, di kawasan Semenanjung, di utara, di selatan, di timur dan juga di barat. Okay, di bahagian barat Semenanjung. Okay, LP Jitra yang saya sebutkan tadi salah satu daripada institusi latihan yang menganjurkan kursus teknologi plastik yang paling awal lah, okay, yang paling awal, di mana LP Jitra menjalankan peranan sebagai pusat kemahiran matauliah, okay, dan dengan satu matlamat lah, iaitu untuk melahirkan insan-insan yang terlatih lah, dan bersedia untuk mengalas tanggungjawab sebagai tenaga mahir negara lah, okay, masa kini dan juga masa hadapan. Okay. Antara kursus yang ditawarkan di LP Jitra termasuklah kursus-kursus seperti teknologi kempalan ataupun welding, okay, teknologi mekanik industri, teknologi penyejukan dan penyamanan udara, okay, PPU, teknologi elektrik, okay, teknologi otomotif, teknologi kenderaan berat perdagangan, okay, dan juga teknologi plastik yang merupakan antara kursus yang terawal dan terbesarlah di IP Jitra ini. Okay, kursus teknologi plastik di IP Jitra ni satu kursus yang aktif lah, terutama dalam pengambilan pelajar dan dalam memberi latihan kepada para pelajar lah. Okay, kalau kita berdasarkan kepada statistik yang ditunjukkan, itu sepanjang tempoh latihan ataupun sepanjang tempoh sesi pengambilan daripada tahun 1991 hingga 2017, Bengkel Teknologi Plastik IP Jitra telah melahirkan ataupun telah melatih seramai lebih kurang 1,241 orang, iaitu graduan, dan boleh dikatakan kebanyakan ataupun keseluruhan daripada graduan-graduan ini sedang menambah bakti di sebilangan besar industri plastik di Malaysia lah, malah ada yang berkhidmat di luar negara. Kursus teknologi plastik ataupun teknologi polimer LP Jitra dan merupakan, yang saya sebutkan tadi, adalah merupakan industrial orientation lah, di mana dia melibatkan pekerjaan yang dilaksanakan ataupun dijalankan di industri, di dalam industri, mana teknologi plastik LP Jitra menawarkan 3 peringkat ataupun 3 jenis program, iaitu yang pertama adalah program persijilan sijil kemahiran Malaysia tahap 3, 2 tahun di IP dan 3 bulan on job training, diploma vocational Malaysia 4 tahun LP dan 6 bulan on job training, dan juga diploma integrasi teknologi polimer, iaitu 2 tahun di IP, 1 tahun di ATEC dan juga 6 bulan OJT. Antara lain yang ditekankan dalam khusus teknologi plastik seperti inilah, okay. Konsep pembelajaran masih lagi sama macam yang saya sebutkan sebelum ini,
30-70, di mana dia melibatkan teori 30 dan amali 70% lah. Okay. Di mana dia menekankan beberapa aspek tertentu lah, iaitu pengetahuan dan kemahiran mengenai mesin dan peralatan asas yang terlibat lah, dari aspek komponen, bahagian-bahagian fungsi operasi peralatan tersebut, juga di samping itu juga diperkenalkan teknik dan prosedur pengendalian dan juga penyelenggaraan. Okay. Di samping itu juga mempelajari dan mempraktikkan kaedah pelarasan parameter yang betul juga dititik beratkan supaya parameter mesin yang dilaraskan tepat dan dapat menghasilkan produk yang berkualiti dalam masa yang pantas lah. Okay, selain daripada itu juga menangani masalah mesin, proses produk defect, iaitu kecacatan produk, melalui teknik troubleshooting yang tepat juga diterapkan lah untuk para pelajar. Selain itu, aspek-aspek keselamatan turut ditekankan lah, di samping pelajar dibekalkan dengan added value knowledge lah, ataupun pengetahuan yang kita tambah nilai lah, di mana ia juga melibatkan seperti mana lukisan asas kejuruteraan lah, bentuk asas kejuruteraan yang melibatkan aplikasi SolidWorks, CAD dan sebagainya lah. Turut didedahkan kepada pelajar juga adalah penggunaan peralatan pengujian ataupun quality inspection equipment, seperti tensile testing machine, dart drop impact, iZod impact, micrometer, vernier caliper dan sebagainya lah. Okey, tidak keterlaluan lah kalau saya katakan bahawa industri plastik merupakan antara nadi utama lah dalam kehidupan masyarakat kita lah, kehidupan kita seharian lah. Okay. Bergantung dengan produk-produk yang dihasilkan oleh melalui teknologi plastik ni lah, yang meliputi segenap ruang kehidupan lah, pelbagai saiz, warna, kegunaannya, even hingga ke industri angkasa lepas juga tidak terlepas dengan menggunakan produk-produk yang dihasilkan ataupun produk-produk plastik yang dihasilkan melalui proses-proses tertentu lah. Okay, kualiti latihan LPG Tra melalui bidang teknologi plastik ini kita tak dapat nafikan lagi lah. Okay. Ini susulan daripada perhatian yang ditunjukkan, minat dan kepercayaan yang diberikan oleh sebuah negara di Timur Tengah, iaitu Arab Saudi, melalui sebuah institusi pengajian di sana, iaitu melalui Higher Institute of Plastic Fabrication Arab Saudi, dengan menghantar pelatih institut tersebut bagi mendalami kemahiran berkaitan teknologi plastik selama 5 minggu di LPG Tra. Jadi dengan kepercayaan tersebutlah kita dapat memberi sumbangan, sedikit sumbangan kepada bidang plastik di Arab Saudi secara tidak langsungnya lah, dalam kita membangunkan program TBAT dan menaikkan imej teknologi plastik LPG Tra. Bengkel teknologi plastik di LPG Tra ni dilengkapi lah dengan peralatan-peralatan terkini lah, peralatan pemachinan terkini lah, okay? Dan meliputi sebilangan besar kursus ataupun proses penghasilan produk plastik lah. Banyak jenis mesin dan pelbagai jenis, serta disusun mengikut environment pekerjaan sebenar di industri lah. Ini untuk memberi supaya pelajar lebih mudah lah untuk menyesuaikan diri dengan alam pekerjaan nantilah. Di samping itu, bengkel teknologi plastik LPG Tra ini juga merupakan sebuah institusi yang menerapkan budaya kebersihan 5S, begitu juga dengan budaya EPSA kepada pelajar lah, bagi memastikan persekitaran bengkel teknologi plastik di LPG Tra ini sentiasa bersih, kemas dan teratur mengikut saranan yang dibuatlah oleh pihak kerajaan. Ini saya kongsikan beberapa gambar ataupun slide
gambar berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di dalam bengkel teknokrasi, melibatkan kursus-kursus amali untuk melengkapkan silibus yang kita tawarkan kepada para pelajar yang di dalam bidang teknologi plastik untuk SKM 1, 2 dan 3. Selain daripada bidang utama ataupun proses utama iaitu proses injection molding, dia juga melibatkan proses-proses lain proses untuk menghasilkan beg plastik yang kita panggil sebagai blow film, proses untuk menghasilkan produk yang berupa seperti bola, kita panggil rotational molding. Mesin-mesin penyempritan yang menghasilkan pipe, tube dan profile. Begitu juga dengan proses compression molding, dan juga tidak ketinggalan proses yang kita gunakan untuk menghasilkan botol yang kita namakan sebagai blow molding, dan juga vacuum forming. Ini adalah antara kandungan khusus yang saya sebutkan tadi sebagai added value, di mana kita menekankan pada aspek reka bentuk, testing dan juga proses-proses tertentu dalam membuat set screen printing dan juga final project graduan teknik plastik telah dibuktikan mendapat perhatian dan pilihan utama institusi pendidikan dan pekerjaan, mana graduan teknik plastik bebas untuk memilih ataupun untuk mengikut minat masing-masing dan juga cita-cita yang mereka bina, sama ada untuk melibatkan diri dalam sektor awam, terutamanya sebagai tenaga pengajar bidang kemahiran atau bidang DWET, di sektor industri ataupun di peringkat swasta, melibatkan dengan industri plastik sebagai technician, supervisor, assistant engineer dan seterusnya Dan juga ada yang memilih bidang usahawan, membina industri pemprosesan plastik sendiri. Malah selain daripada itu juga para pelajar kita berpeluang tinggi untuk berpeluang luas untuk melanjutkan pelajaran dalam peringkat yang lebih tinggi sehingga ke tahap degree di institut teknikal ataupun institusi teknikal di Malaysia, dan khususnya di UNIMED, di UNITEM, di UTEM dan sebagainya di sini saya akan tampilkan sebilangan kecil graduan-graduan teknik plastik yang telah berjaya dengan kejayaan masing-masing, dan masih ramai lagi yang tidak dapat saya kongsikan di sini di dalam ruangan yang terhad ini. Dan yang pastilah graduan teknologi plastik ILP Jitra sentiasa mendapat perhatian dan tempat di kalangan majikan yang yakin dengan kemampuan dan kebolehan para pelajar graduan yang lepasan daripada ILP Jitra, khusus dalam bidang teknologi plastik. Okey, kita lihat dulu para pelatih yang terlibat dalam sektor swasta dan industri Okey, antara lain yang saya boleh kongsikan di sini adalah saudara Encik Roslan bin Hamid yang sekarang ini bertugas sebagai technical manager, pengurus teknikal di Daigoti Berhad ataupun lama Saintech di Melaka, mana dia memperolehi pendapatan di antara RM10,000 hingga RM15,000 sebulan. Mana Encik Roslan ni adalah keluaran batch 1 1996. Dan seorang lagi bekas pelajar ILP Jitra dalam bidang teknologi ialah Encik Lin Xiang Guan. Dia adalah juga merupakan technical manager di sebuah institusi atau di sebuah industri di Kemuning, Selangor, iaitu Bold Vision 9 Berhad yang memproses bahan mentah plastik. Mana dia juga
memiliki ataupun menerima gaji bulanan di antara 10 hingga 15 ribu ringgit. Beliau adalah batch yang pertama, iaitu pada 1/1991. Dan tidak ketinggalan juga Encik Yusri bin Yusof, seorang production manager di San Thomas Sdn Bhd, sebuah syarikat pengeluaran plastik di sebuah syarikat yang besar lah, di Kulim. Dia mempunyai pendapatan 8,000, di antara 8,000 hingga 10,000 lah sebulan. Ini adalah Encik Yusri bin Yusof adalah batch yang kedua, iaitu pada sesi kemasukan 1/1992. Selain daripada itu, Encik Kamaruddin Jali, juga salah seorang lagi bekas pelajar teknologi plastik, batch yang pertama 1/1991. Beliau adalah merupakan senior lab technician lah, senior lab technician di Petronas Chemical Ethylene Polyethylene Sdn Bhd di Terengganu. Memang sebuah syarikat yang memproses bahan untuk bahan ataupun petroleum untuk menghasilkan resin plastik. Selain daripada itu, kita ada Encik Muhammad Azhar bin Abdul Aziz. Beliau juga adalah merupakan batch yang pertama 1961 yang merupakan IMD engineer di Sustainitial Sdn Bhd di Bangi, dinilai 9. Dia mempunyai pendapatan antara 4,000 hingga 6,000 ringgit lah sebulan. Seorang lagi bekas pelajar kita yang menaburkan bakti di industri adalah Encik Oi Kailun. Encik Oi Kailun ni adalah juga bekerja dengan syarikat San Thomas Sdn Bhd, tetapi dia bekerja di luar negara, di cawangan di Vietnam. Sehingga sekarang lah, beliau menjawab jawatan sebagai sales engineer di sana. Memperoleh pendapatan antara 4,000 hingga 6,000 ringgit lah. Ini adalah batch yang beliau adalah pengambilan batch 1/2002. 1/2002. Itu beberapa sebilangan kecil lah yang saya dapat kongsikan di sini. Bekas-bekas pelajar Bugitra yang telah berjaya di bidang kerjaya masing-masing di industri. Jadi ini saya nak kongsikan yang bekas-bekas pelajar yang terlibat dengan sektor awam persekutuan dan juga sektor awam negeri. Ini adalah sebilangan lah, setakat maklumat yang saya perolehi. Saya rasa banyak lagi maklumat yang saya tak dapat nak kumpulkan. Kalau kita lihat kat sini, lebih daripada 20 orang lah, yang terlibat di sektor awam sebagai tenaga pengajar lah. Ada yang di peringkat sektor awam persekutuan, di IP, di ETEC, di IKBN dan sebagainya. Dan ada juga yang terlibat di peringkat sektor awam ataupun institusi latihan awam di peringkat negeri lah, seperti di PSDC, di Kismet. Itu antaranya lah, antara institusi latihan yang menerima ataupun yang mengambil para pelatih kita sebagai tenaga pengajar di sana lah. Antara yang saya boleh tunjukkan di sini adalah antara beberapa orang lah, di sektor kerajaan negeri. Salah seorangnya adalah Encik Wisha Kareni bin Ismail, iaitu di Kismet, Kedah Industrial Skill and Management Development Center, Kismet di Kedah, iaitu sebagai senior manager, sebagai technical division 3. Ini adalah merupakan graduan 1993. 93 sekarang menjawab jabatan sebagai senior manager, technical manager lah, di Kismet, di Sungai Petani lah, Sungai Petani Kedah. Salah seorang lagi adalah Encik Azwan Palani bin Arifin yang merupakan graduan 2007. Merupakan assistant vocational officer lah, tenaga pengajar di ETEC Terantuk, yang telah menempuh nama lah, dengan
dengan pelbagai inovasi yang telah diperkenalkan oleh beliau dan Etek Jerantuk sendirilah. Okay. Selain daripada itu, kita ada juga Puan Norafiza Kamil. Okay. Dia bertugas di LP Jitra ini juga. Okay. Setelah tamat belajar di sini, dia menyambungkan pelajaran di UK, okay, dalam bidang teknologi plastik ini, dan kembali ke LP Jitra untuk menjawat jawatan sebagai Assistant Vocational Training Officer di sinilah, okay, sebagai tenaga pengajar, dan pendapatan sekarang ni dah lebih daripada 5,000 lah, okay, sebulan, di mana dia adalah keluaran ataupun intake 1992. Okay. Dan salah seorang lagi bekas pelajar wanita dalam bidang teknologi plastik di LP Jitra ni adalah Puan Hafizah binti Abdul Hamid. Okay. Beliau sekarang ni adalah merupakan pegawai pendidik Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Di sekolah lah, okay. Dia adalah guru sekolah, mana selepas menghabiskan kursus sijil teknologi plastik di LP Jitra, beliau telah menyambung ke peringkat diploma di UiTM Shah Alam dalam bidang teknologi polimer, dan seterusnya ke institut perguruan, okay. Dan seterusnya menjawat jawatan sebagai tenaga pendidik lah, ataupun pegawai pendidikan di sekolah di Kedah lah, ya. Sebuah sekolah di Kedah. Okay, itulah serba sikit yang saya dapat kongsikan di sini, ya. Dan secara kesimpulannya saya dapat katakan adalah saya dengan rendah hati berharap, ya, agar penerangan penjelasan yang saya buat ini dapat memberi sedikit gambaran yang lebih jelas lah, dan menjawab sebarang kekeliruan yang timbul lah, dan memperbetulkan persepsi negatif ataupun stigma negatif masyarakat, khususnya ibu bapa tentang ketidakmampuan bidang kemahiran khusus dalam bidang teknologi plastik ini. Macam saya katakan tadi, bidang ini adalah bidang yang merupakan industrial oriented, sebab kita terlindung daripada maklumat yang sebenar. Okay. Jadi saya mengharapkan dengan penjelasan ini agar dia dapat, khusus teknologi plastik ini dapat menyediakan ruang dan peluang kerjaya yang luas dan menarik, stabil dan pendapatan tinggi untuk anak-anak kita masa hadapan. Diharapkan juga agar penerangan dan penjelasan ini boleh disebarluaskan supaya seluruh warga dan masyarakat dapat membuat suatu penilaian yang sewajarnya terhadap kepentingan bidang kemahiran ini, selaras dengan agenda negara melalui pembangunan latihan dan tibet, secara khususnya lah. Dan secara khususnya di sini adalah bidang teknologi plastik LP Jitra menyediakan satu bidang latihan yang sangat menarik dan mempunyai peluang yang cerah untuk pilihan kerjaya pada pelajar kita, anak-anak didik kita, dan ia dapat memberi ataupun dapat membina seorang pelajar ataupun anggota masyarakat yang berkemahiran tinggi, yang boleh bersaing secara positif dalam arus perdana sektor pendidikan dan latihan di Malaysia lah, masa kini dan masa hadapan lah. Dan diharapkan agar dia juga menjadi pemangkin lah untuk kita lihat negara kita ini dapat merealisasikan impian dan harapan untuk mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara industri berpendapatan tinggi dan berteknologi tinggi. Okay, jadi dengan adanya para pelajar yang berkemahiran tinggi inilah diharapkan agar impian dan harapan kita semua akan tercapai. Jadi saya harap penerangan saya ini dapat membukalah minda dan pandangan tuan-tuan, ibu bapa, para guru untuk memilih bidang teknologi plastik LP Jitra ni sebagai pilihan untuk membangunkan individu ataupun menjadikan kejayaan individu ataupun anak-anak didik, anak-anak murid di masa hadapan. Ayuh, sekali lagi lah saya menyuruh
ayolah kita sertai teknologi IPG TRA, khususnya bidang teknologi ni lah, di IPG TRA. Yang di mana pengambilannya dibuat setiap tahun, iaitu sesi Januari dan Julai, 2 kali setahun. Jadi peluang itu terbuka luas pada tuan-tuan dan anak-anak semua. Jadi saya harap para pelajar tidak melepaskan peluang ini. Ini adalah untuk kemajuan kejayaan dan masa depan anak-anak semua. Jadi sehingga di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Benar, saya harap penerangan yang saya berikan itu dapat memberi info tambahan dan jelas tentang apa yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, semoga ia disebarluaskan di luar untuk memberi pemahaman yang lebih kepada masyarakat secara umumnya. Jadi sekali lagi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa lagi dalam media-media atau platform-platform yang lain, khususnya di media sosial kita.